Assalamualaikum. Nama aku Aisyah. Ini adalah cebisan tentang kisah hidupku. Nak kerja siap sekarang, saya tell meeting. Tapi bos ni kerja ni pun tak siap lagi. Saya tak kira. Awak bekerja, awak boleh ngajak saya. Baiklah bos. Sejujurnya, aku rasa sangat tertekan. Sebab aku terpaksa buat kerja yang bukan kerja aku. Aku terpaksa stay sampai lewat malam hanya semata-mata untuk siapkan kerja orang lain. Adilkah semua ini untuk aku? Pada hari berikutnya, macam biasalah, aku kena hantar setiap hasil kerja aku dekat bos. Harapnya kali ni tak kena marah lagi lah. Tapi malangnya sama juga. Aku kena marah, kena maki. Dia tetap tak puas hati dengan setiap hasil kerja aku. Aku tak tahu macam mana aku boleh sabar dengan dia selama 2 tahun. Macam ni Aisyah. Saya rasa awak tak kerja lama kat sini. Kenapa bos? Saya tengok hasil kerja awak, semua ni teruk. Saya tak boleh ambil kerja awak macam awak ni. Saya rasa ramai lagi yang ikut daripada awak. Jadi saya pecat awak. Hari ni last awak kerja sini. Nah, setelah awak. Pada akhirnya, aku diberhentikan kerja. Aku tak pernah terbayang benda ni akan berlaku. Sebab dulu aku dengan bos sangat rapat. Dia paling faham aku. Tapi sekarang, dia berubah 360 darjah. Aku macam tak pernah kenal dia pula. Dengan masalah kewangan, aku dah tak ada kerja. Apa je aku boleh buat? Aku buntu. Aku dah tak ada jalan lain. Ya Allah, Aisyah. 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 Alhamdulillah, syukur kawan aku datang rumah aku. Dia sempatlah bawa aku pergi klinik untuk dapatkan rawatan. Kalau dia tak ada, tak tahulah apa jadi dengan aku. Terima kasih dia buat betul ni. Kau kenapa Aisyah sampai nak bunuh diri bagai? Cuba ceritakan masalah kau. Aku sebenarnya ada banyak masalah tu. Dekat tempat kerja aku tu, bos aku asyik condemn je kerja aku. Itu salah, ini salah. Tapi satu kerja pun dia tak tunjuk macam cara nak buat. Lepas tu dia berhentikan aku. Lepas tu sekarang ni aku dah tak ada duit dah weh. Jadi aku rasa bunuh diri tu lah terbaik untuk aku. Bunuh diri itu bukan jalan yang mudah untuk kita ambil Aisyah. Aku cadangkan kau jumpa rawatan terapi online. Dekat je dengan rumah kau, murah pun murah. Sampai bahas ya weh. Aku rasa macam dah fed up dengan benda ni. Tak apa, kita cuba dulu. Mana tahu insya-Allah berkesan. Pada ketika ni, kawan baik aku terus ajar aku cara nak buat appointment dengan terapi yang dia cakap tadi. Harapnya dengan ikhtiar yang aku buat, dapatlah mengurangkan sikit rasa tekanan aku. Dan dalam masa yang sama, memberikan semangat untuk aku terus berjalan dan mengurak langkah untuk mencipta kehidupan yang baru. Terima kasih sahabat kerana sudi bantu aku. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Aisyah. Apa yang membuatkan Cik sertai terapi kami? Waalaikumsalam doktor, selamat pagi. Saya sertai terapi ni sebab saya rasa kemurungan dan saya rasa tak ada semangat langsung untuk menjalani kehidupan seharian saya. Sampaikan ada satu masa tu, saya rasa sampai nak bunuh diri sebab saya rasa sangat-sangat lost. Sebab itulah kawan saya cadangkan saya untuk buat terapi dengan doktor. Saya faham bahawa Cik mengalami saat-saat yang sukar. Bolehkah Cik kongsikan dengan lebih lanjut mengenai masalah yang Cik hadap? Mana tahu saya boleh bantu. Sejak kebelakangan ni saya rasa sangat-sangat tertekan. Lagi-lagi dekat persekitaran kerja saya, terutama dengan bos saya sendiri. Sedangkan dulu saya dengan bos saya sangat rapat. Dia salah seorang insan yang sangat memahami. Tapi saya tak tahu salah saya dari mana. Dia selalu marah saya setiap hari. Setiap hasil kerja saya, semua dia tak puas hati. Sampaikan saya diberhentikan kerja. Jadi dekat situ memang saya sangat-sangat lost lah. Dengan saya hilang pekerjaan, dengan masalah ekonomi pula. Yelah, sebab tak bekerja kan.
Tambahan pula, saya duduk jauh dengan family saya. Saya datang KL pun semata-mata untuk mencari rezeki. Tapi saya tak tahulah apa respon orang kalau tahu yang saya dah tak bekerja. Saya faham dan saya ingin cik tahu bahawa saya ada kat sini untuk membantu. Daripada sini juga saya dapat simpulkan yang cik sebenarnya menghadapi tekanan perasaan. Berarti kata lain ialah depression. Tapi cik kena tahu bahawa tindakan bunuh diri ini bukanlah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Bahkan ia boleh jadi lebih buruk. Setiap kali saya rasa nak bunuh diri tu, saya selalu fikir, lebih baik aku mati daripada aku hidup tak ada guna. Sebab kalau aku hidup, jadi beban keluarga je. Sedangkan aku sebagai anak tunggal, akulah yang kena cari duit. Aku kena bekerja. Tapi semua benda tu dah hilang. Aku dah tak ada kerja. Aku dah tak ada duit. Oleh sebab itulah, saya terfikir untuk bunuh diri ketika tu. Saya anggap bunuh diri itu solusi saya untuk akhirkan segala masalah saya. Cik tahu tak kenapa saya cakap bunuh diri ni boleh membuatkan keadaan jadi lebih teruk? Sebabnya macam yang cik cakap tadi kan, cik anak tunggal. Jadi bila nak tunggal mesti mak ayah sayang sangatkan cik. Jika cik memilih untuk membunuh diri, tidakkah cik rasa bahawa mereka akan kehilangan yang sangat besar? Seorang anak perempuan yang mereka jaga, didik dari kecil hingga dewasa, tinggalkan mereka dalam keadaan yang tidak baik. Cik, bunuh diri itu bukan solusi. Cik baru berusia 25 tahun. Panjang lagi sebenarnya masa depan cik ni. Peluang pekerjaan pun banyak. Lagi-lagi cik ni memperoleh pendidikan yang tinggi. Tidak apalah cik. Semua manusia mengalami saat jatuh, sedih. Tapi janganlah larut dalam kesedihan terlalu lama. Sebab tanpa cik sedar ramai yang sayangkan cik. Allah, kawan-kawan, mak ayah, termasuklah saya. Apa-apa pun cik nak buat, fikirkan dulu mak ayah cik setia menunggu di kampung. Allah uji hambanya sebab Allah sayang dan Allah tahu yang cik mampu dan boleh untuk tempuh. Baiklah doktor, saya rasa sangat tersentuh dengan segala nasihat doktor. Selama ni, saya banyak pendam masalah saya sebab saya tak nak orang lain terbeban dengan masalah saya sendiri. Sampaikan saya rasa ada tempat meluah. Sedangkan ada je. Terima kasih doktor. Sama-sama Cik Aisyah. Saya rasa saya nak sediakan appointment untuk jumpa dan berborak dengan cik pada setiap minggu boleh? Boleh je doktor. Baiklah, kita akan jumpa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di ini ya. Cik boleh guna link yang sama untuk join pada hari tersebut. Dan selain daripada terapi mingguan yang cik buat dengan saya ada cadangan aktiviti yang cik boleh lakukan memandangkan cik masih belum bekerja. Boleh saya tahu apakah cadangan doktor tu? Saya cadangkan cik untuk keluar mengambil udara setiap pagi. Tak kisahlah jogging ke apa kan. Selain itu, cik juga boleh kurangkanlah bersendirian, keluar dengan kawan-kawan ke keluarga kan. Ataupun boleh join mana-mana majlis ilmu agama. Baiklah doktor, saya akan cuba buat apa yang doktor cadangkan. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Sehingga kini aku teruskan buat terapi dengan Dr. Nisa dan dalam masa yang sama aku banyak menyertai majlis ilmu agama. Benda yang paling best, aku dapat luangkan masa dengan keluarga tercinta. Yelah, sebab selama ni aku sibuk sangat dengan kerja sampai kan aku tak ada masa langsung dengan diorang. Selain tu, aku meluangkan masa juga dengan sahabat-sahabat aku yang selama ni ada di samping aku. Alhamdulillah, berkat daripada doa, usaha dan support orang sekeliling, aku dapat pekerjaan yang lebih baik daripada sebelum ni. Banyak benda baik yang datang dalam hidup aku. Semuanya atas izin daripada Allah. Apa yang aku dapat simpulkan, walaupun banyak cabaran, banyak dugaan yang kita hadapi, kita kena usaha, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah kalau kita yakin dengan ketentuan Allah, Allah akan sentiasa bantu kita. Dan yang paling penting, bunuh diri bukan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat sekalian. Terima kasih telah menonton video lakonan hebat itu tadi. Lakonan itu adalah untuk menyinari orang ramai bahawa pentingnya kita perlu mengambil berat tentang isu bunuh diri dalam Islam. Sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan, marilah kita menyinari bahawa hidup ini adalah anugerah daripada Allah SWT. Sayangnya, terkadang dalam perjalanan hidup, kita dihadapkan pada pelbagai ujian dan kesulitan yang membuatkan beberapa dari kita merasa putus asa. Dalam Islam, pandangan terhadap bunuh diri ini sangat tegas dan diatur oleh ajaran-ajaran agama yang penuh kasih sayang. Jadi,
Marilah kita merenungkan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 286 yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuannya. Dalam ayat ini, Allah mengajarkan kita bahawa setiap ujian yang kita hadapi adalah ujian yang sesuai dengan kemampuan yang telah Dia berikan kepada kita. Ini adalah pengingatan indah bahawa Allah SWT, Sang Pencipta, Maha Bijaksana dalam menentukan ujian untuk hamba-Nya. Hidup ini seperti buku yang ditulis olehnya, dan setiap halaman adalah bahagian dari perjalanan kita yang telah dirancangkan dengan penuh keadilan. Selain itu, dalam surah Al-Insyirah ayat 6 hingga 8 yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al yusri yusra. Inna ma'al yusri yusra. Yang bermaksud, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Dalam ayat ini, Allah menjanjikan kita bahawa setiap kesulitan yang kita hadapi akan diikuti oleh kemudahan. Ketika dunia terasa berat dan penuh tantangan, ingatlah bahawa Allah mengajarkan kita untuk bersabar dan yakin bahawa setiap kesulitan adalah pintu menuju kemudahan yang akan datang. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kita yang merasa tertekan atau terpukul oleh ujian hidup ini, marilah kita ingat bahawa kesulitan akan diikuti oleh kemudahan. Allah SWT adalah Maha Pengasih dan Maha Mengetahui. Dia mengetahui setiap beban yang kita pikul dan Dia menjanjikan kemudahan bagi mereka yang bersabar dan berusaha. Dalam Islam, masyarakat yang saling mendukung sangat penting. Marilah kita bersama-sama menjaga satu sama lain, menjadi telinga yang mendengar, bahu yang mendukung dan sahabat yang memahami. Janganlah ragu untuk mencari bantuan dari keluarga, teman, profesional kesihatan mental jika diperlukan. Bunuh diri bukanlah jalan keluar yang diajarkan oleh Islam. Hidup ini adalah ujian dan setiap masalah memiliki jalan penyelesaiannya. Marilah kita menjadi umat yang saling mendukung, menebar cinta kasih dan menjadi penerang bagi yang merasa tergelap. Ingatlah bahawa Allah SWT selalu bersama orang-orang yang berbuat baik dan berusaha mencarinya. Terima kasih telah menemani kita dalam pembahasan ini. Semoga kita semua mendapat kekuatan dari ajaran Islam dan menjalani hidup dengan penuh harapan. Jika ada di antara kita yang merasa kesulitan, marilah kita bersama-sama mencari pertolongan dan berusaha menjadi inspirasi bagi semua satu sama lain. Itu saja dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.